Kita sudah punya jawapan untuk aksi Piala Malaysia. Pasukan-pasukan yang akan beraksi di peringkat suku akhir, segalanya telah pun terjawab. Namun sebelum itu, elok rasanya kita berikan tumpuan terlebih dahulu untuk perlawanan pertama yang kami bawakan kepada anda di Nadi Bola, iaitu pertemuan di antara pasukan Perak FC berdepan dengan Kuching City. Pelawat bermula dengan baik melalui percubaan yang dilakukan oleh Joseph Kalangti pada minit ke-18. Kemudiannya disusuli pada minit ke-33 yang menyaksikan sepakan percuma yang dihasilkan oleh Alif Hassan sedikit melepasi palang gol untuk kedudukan masih kekal dengan 0-0. Minit ke-43 pada kedudukan pemain Syahir Bashar pada posisi offside, ia dikesan pembantu pengadil untuk gol itu tidak dikira. Dan kedudukan 0-0 kekal hingga tamat babak pertama. Bersama babak kedua, Perak terus menguji kubu pasukan Kuching City, antaranya menerusi percubaan Adib Raub pada minit ke-77. Dan kemudiannya giliran Kuching City menerusi satu gerakan yang menarik di depan pintu gol menerusi Alton Alamat. Dan akhirnya jaringan yang dinantikan pasukan bimbingan Haji Irfan Bakti menyusul pada minit penting menerusi Rafiq Shah Zaim untuk Kuching City menewaskan Perak 1-0. Baik, Assalamualaikum dan selamat datang ke Nadi Bola. Pastinya edisi khas Piala Malaysia yang akan kami bawakan kepada anda. Kita akan menjelajah dari stadium ke stadium. Macam mana? Happy? Ada nampak Pak Long marah? Ada nampak Pak Long tak suka? Tak kan? Kerana Piala Malaysia menjanjikan saingan yang cukup mendebarkan walaupun ada pasukan tak bayar gaji. Baik, kita akan bersama dengan rakan tugas Asmi Bakiri. Okey, Wi. Melihat kepada jawapan hari ini, kita mulakan dengan Kuching City dan juga Perak. Kedua-duanya tak ada apa-apa peluang lagi. Ya. Tetapi pengakhiran musim mereka perlu diterjemahkan dengan kedudukan yang baik. Betul. Kita sudah maklum bahawa Perak lah yang menjadi mangsa dalam keadaan yang mengharungi dalam Liga, mengharungi dalam Piala Malaysia dengan serba tak menjadi. So saya rasa saya anggap satu perkara yang tidak sihat berlaku dekat Perak sendiri dan akhirnya membawa kepada kekalahan pada perlawanan, ada satu lagi perlawanan terakhir tapi semua gagal dalam Liga untuk bersaing dalam Piala Malaysia. So saya rasa Perak perlu melakukan sesuatu. Ayat itu selalu kita utarakan, perlu melakukan sesuatu. Tapi kepada mereka, boleh saya katakan individu yang berlagak tahu tentang bola sepak ini akan terus melihat kepada pasukan ini untuk tidak dilakukan apa-apa. Kerana banyak saya akan bicarakan tentang pasukan Perak ini dalam Bola Mamak malam esok. Tetapi hari ini Syahrin Nizam menggunakan formasi yang agak saya katakan selamat dengan 3-2-3-2 sambil Haji Irfan Bakti meletakkan formasi 4-2-3-1. Mungkin saya boleh ambil seorang player, Joseph Kalangti, masih berbisa. Dia sebenarnya masih mempunyai sentuhan yang boleh kita angkat dalam kancah Liga Super. Okey, sebagai pemain berpengalaman, berpengaruh dalam padang, membantu Coach Irfan. Irfan tahu kegunaan ataupun nak gunakan Joseph Kalangti di waktu keadaan bagaimana dan berdepan dengan pasukan mana yang perlu diturunkan Joseph Kalangti. Ya, kita dapat lihat konsisten dalam starting player, kadang-kadang dimasukkan sebagai pemain gantian. Itu mungkin daripada perubahan taktikal yang Coach Irfan lakukan. Tapi pada malam ini menurunkan dia untuk mengimbangi kedudukan, terutamanya untuk pergi bahagian attacking, Abizal. Kerana kita tahu perlawanan ni, kita tahu mereka dah tidak layak, tetapi kemenangan untuk buat comeback dalam Liga sekurang-kurangnya dapat 3 mata sesuai ada pada Kalangti. Okey, Joseph Kalangti juga saya melihat kepada progresnya di bahagian tengah. Kalau dilihat dia diapit oleh Rafiq, Alif Hassan, EGC di bahagian depan. Tetapi kalau dilihat pada perlawanan ini, role ataupun peranan yang dimainkan oleh Joseph Kalangti adalah bebas. Free role yang dimainkan, ada kala seperti yang kita ketahui Joseph Kalangti kesukaannya adalah di bahagian sayap. Itu kelebihannya. Tetapi free role ini menjadi kerana beberapa percubaan dilakukan. Okey, saya setuju. Kerana kalau kita lihat bila dia berlaku dalam free role tu kerana dia diapit atau pemain yang berada di belakang dua pemain di belakang dia membiarkan Joseph Kalangti bergerak di bahagian attacking. Saya rasa ini pendekatan sesuai untuk Kuching City dan Irfan Bakti sebenarnya. Kerana kalau kita lihat Rafiq, Alif akan melakukan gerakan sebelah kiri kanan, kemudian
Rafizan dengan Yuta akan mengimbangi di bahagian tengah. So membiarkan Joseph Kalanti dengan Izze di kat bahagian atas untuk dia join attacking dan membuat banyakkan gerakan. Ada kalanya dia akan jadi 4-4-2 dengan menolak Joseph Kalanti di bahagian depan. Betul, saya setuju. Selalunya kita akan lihat bila 4-4-2 berlaku tu, bila Joseph Kalanti naik ke atas ketika waktu Kuching City melakukan attacking, dia akan menjadikan kedudukan Joseph Kalanti di bahagian atas. So saya setuju memang pergerakan tu akan meletakkan dia di bahagian attacking dan menjadikan 4-4-2. Okey, kita sentuh sedikit tentang pasukan Perak. Hari ini tanpa kelibat Hafizul, Farhan Majid diturunkan. Satu petanda positif adalah apabila kehilangan pemain-pemain utama, Perak dilihat tak gusar dari segi kehadiran pemain muda. Kerana mereka antara kilang pengeluar pemain muda terbaik di tanah air selain daripada Terengganu, Selangor, Kedah, JDT dan sebagainya. Ini antara yang terbaik. Benar, saya setuju kerana ketika ini kalau ikut percaturan Hafizal, nak tengok kepada kepentingan perlawanan tu cukup tak, poin tu tak melayak, tak cukup. Jadi menurunkan pemain muda sebanyak mungkin, sekerap mungkin, bagus kalau kita ambil kira pendekatan yang mungkin akan dibuat pada akan datang. Ya, kita lihat Bashir, kemudian Zul, tanpa pemain import di bahagian attacking tu, saya rasa saya tertarik. Walaupun tadi terlibatnya satu gol tadi tapi dikira offside, menandakan bahawa mereka juga ada pemain yang boleh melakukan gerakan, boleh menjadikan gol. Tapi sayang ini pergerakan yang saya anggap mungkin sedikit lewat ataupun di awal menerima bola dan dia dikesan offside. Secara keseluruhannya, kita pastinya mahu Perak FC bangkit dari segi beraksi di Liga Premier musim depan. Itu cerita yang sahih, tetapi kekalkan apa yang mereka miliki pada ketika ini. Saya rasa ini skuad untuk masa depan. Tetapi kalau yang menguruskannya masih lagi pekak dan juga tidak tahu mengambil iktibar apa yang berlaku, ia akan terus menjadi begini sampai bila-bila. Jadi itulah cerita tentang pasukan Perak FC dan juga pasukan Kuching City yang berkesudahan. Kuching City menang 1-0.